Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memasuki malam pertama Ramadan, bulan yang diberkati, mubarak, juga bulan keampunan. Dan Ramadan juga Nabi SAW sebutkan dalam beberapa riwayat Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Sabarnya tadi tu sampai level saya ni, kalau daripada KL tadi tu, nak pastikan betul-betul malam ni ada ke tak saya punya tazkirah. Sebab kalau tiba-tiba diorang cakap esok masih lagi Syaban, tak adalah tazkirah malam ni. Sebab daripada KL nak drive kat sini ambil masa 50 minit juga, jam. Jadi berdebar. Sebab nanti kalau betul-betul malam ni Ramadan, maknanya kena kerja cepat. Habis maghrib, tunggu. Saya bertanya dengan pelajar-pelajar dekat UIA, cakap bagi tahu kalau kat TV cakap betul malam ni Ramadan, nak terus pecut. Kita kejar. Pukul 8 je ada yang mesej, bro betul TV1 cakap Ramadan. Terus kita drive. Dalam perjalanan, saya fikir satu benda. Sebab kalau dah satu Ramadan bermula pada malam ni, maknanya keberkatan dan kelebihannya dilipat gandakan, terutama pada amalan fardu. Sebelum cerita amalan sunat, amalan fardu Allah lipat ganda lebih banyak lagi berbanding amalan sunat. Mind setting saya maknanya sepatutnya saya tak boleh tinggal solat fardu berjemaah. Maghrib Alhamdulillah, Masjid Kelangit, Kampung Kelangit sempat. Isyak, sempat ke ni? Jalan jam. MR2 semua. Sambil tengok Waze, Google Map tu, kita tekan sikit masjid. Nanti dia akan tunjukkan masjid-masjid mana dekat atas surau kan. Yang kita boleh mungkin letak tambah stop. Lepas tu dah sampai dekat area dia, nak masuk dah Sungai Buloh ni. Okey, 8.35. Isyak 8.36. Isyak 8.36. Dan masa tu masih lagi kawasan yang merah betul-betul, yang straight. Saya tak ingat apa nama sebelum simpang yang ke kiri tu kan. Yang ada kilang-kilang belah kiri, lepas tu ada kedai-kedai, wakau-wakau belakang sana tu. Point dia nak gambarkan, okey, saya rasa sempat sebab dia cakap okey nak sampai masjid apa? Sungai Buloh yang masjid besar tu. Yang betul-betul belah kiri tu. Masjid Bandar Baru. Jadi masjid tu dia cakap 8.42 sampai. Saya masuk dah azan lah. Dah azan, dah terdengar bunyi nak qomat, parking tak ada. Parking tak ada. Cepat-cepat. Dan ada beberapa pilihan surau lain, cepat jugalah. Dan surau yang terakhir betul-betul yang sebelum, dekat simpang tajam sebelum ke sini, saya tak ingat nama surau, minta maaf lah, memang tak ingat nama surau, yang tahu ada surau kat situ. Nak berhenti tak boleh, buka tingkap, dah bagi salam. Sampai kat sini nampak pun cari parking juga. Sebab salah nak parking kat depan tu, dia mendap kan tanah dia. Jadi cari sikit-sikit, pusing kat sana, nampak dah start solat ni. Saya duduk fikir tarawih. Masuk. Tiba-tiba apa pasal lepas tasyahud awal naik lagi ni? Alhamdulillah aku dapat isyak rupanya. Aku dapat isyak. Aku dapat isyak berjemaah. Sebab daripada tadi memikirkan tak dapat. Terlepas isyak berjemaah malam pertama Ramadan ni. Tahu-tahu dapat. Tapi nampak gaya yang lain punya salah faham. Saya cakap, sama-sama lah isyak berjemaah. Sebab saya pun confused juga. Kenapa ada yang tiba-tiba mufarraqah ni? Ada yang ambil 2 rakaat. Maknanya ada yang membayangkan patutnya tarawih lah kan. Patutnya tarawih, tapi imam kita buat isyak lah. Okey, saya dapat isyak. Dalam keadaan
Saya memikirkan tadi betapa ruginya aku pada malam pertama. Aku terlepas solat fardu berjemaah. Dah Allah kurniakan isyak berjemaah, dapatlah 2 rakaat walaupun 2 rakaat tambah. Dah Allah kurniakan barangkali saya dapat balik awal jugalah sebab habis cepat. Tempat-tempat lain barangkali dalam keadaan solat tarawih kita pun lambat. Maknanya dia orang boleh jadi lambat sikit habis. Dan ini pengalaman sebab saya tak pernah ada kuliah yang jauh ni. Okey, dah ada satu ni kita cuba dan malam pertama pula dan dia menjadi satu kenangan lah. Okey, dan kita semua dalam bila kita memasuki malam yang pertama banyak persoalan-persoalan yang akan bermain sama ada kita akan mampu atau tidak melalui 30 hari ini seperti mana yang Allah minta kita lalu. Okay, dan kayu ukur yang paling penting sekali untuk diberikan perhatian sebelum membincangkan isu kuantiti adalah isu kualiti. Kualiti sebelum kuantiti. Okay, tak kisah berapa isunya rakaat, isunya bacaan berapa juz sekalipun. Kerana nilai utama daripada apa sahaja yang kita lakukan adalah Allah terima atau tak. Okay. Barangkali ada orang yang tak berkesempatan nak ke masjid pun, tapi dia ada di rumah atau di tempat-tempat lain dalam keadaan terhalang kerana orang tua sakit dan seumpamanya, tapi dalam fikirannya tulus nakkan kelebihan-kelebihan yang ada pada malam Ramadan. Dan barangkali mereka sedang bangkit dan cuba solat di mana-mana sudut dalam rumah mereka dalam keadaan menangis. Dan Allah kurniakan ketenangan yang diorang cari dalam bulan Ramadan walaupun mereka bukan di masjid. Kerana itu, kayu ukur yang perlu kita nilai adalah pada diri kita, adakah kita usahakan apa yang kita lakukan hanya kerana Allah atau ada benda-benda lain yang mengganggu fikiran kita dalam usaha meraih keikhlasan tersebut. Barangkali ada orang yang tak tahu pun isu polemik 8 rakaat ke 20 rakaat ke. Ada orang yang tak tahu pun isu polemik, isu mazhab mana. Tapi yang dalam fikiran dia adalah sampai je Ramadan, aku nak buat ibadah kerana Allah. Aku tak ada sebab-sebab yang lain yang aku nak cari. Melainkan apa yang Allah nak berikan kepada aku. Keampunannya, rahmatnya, maghfirahnya. Dia tak tahu pun apa-apa masalah-masalah tu. Yang dia tahu, aku nak kembali kepada Allah. Apa je bekal yang aku ada. Dan Allah terima segala usaha itu. Dalam keadaan dia tak tahu pun apa-apa isu yang berlaku. Kerana nilai yang utama yang akhirnya Allah akan persoalkan di akhirat nanti adalah isu keikhlasan. Sebab tu berapa kali kita diingatkan tentang kes. Tak tahu kenapa Nabi jadikan satu keadaan yang unik, rakaman tentang apa yang berlaku di akhirat nanti, dibawa ke sini. Allah dan agama Islam je boleh buat macam tu. Benda mustaqbal atau benda yang masa depan dirakamkan untuk dibagi tahu kepada kita sekarang. Al-Quran buat macam tu, hadis buat macam tu, kita tak boleh buat macam tu. Sama kita. Yang kita boleh buat, recall balik daripada apa yang berlaku lepas, bawa sekarang, tengok baliklah video-video yang lama ke yang kita rekod. Tapi kita nak rekod masa depan, Allah je boleh buat. Allah rekodkan masa depan, Nabi ceritakan tentang 3 orang yang ketiga-tiganya Nabi highlightkan mereka dekat dengan agama. Tetapi Allah persoalkan ketulusan mereka. Yang pertama, seorang yang berjihad di jalan Allah. Ustushhida, Nabi SAW sebutkan dia zahirnya mati syahid. Dan kemudian Allah tanyakan, macam-macam nikmat kau dapat, betul tak? Betul. Kau buat ni, macam mana kau dapat semua benda ni? Aku berjihad kerana engkau, wahai Allah. Di hadapan Allah, dan Allah menjawab, engkau tipu. Boleh tak agak-agak macam orang tu balas balik? Tak. Saya tahulah hati saya depan Tuhan. Boleh ke? Kalau Allah yang cakap engkau tipu. Walaupun asalnya, walaupun dengan semangat dia mengatakan tak, aku berjuang kerana engkau wahai Allah. Aku syahid kerana engkau wahai Allah. Allah cakap engkau tipu. Begitu juga kes kedua, iaitu orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya, membaca Al-Quran dengan baik, menuntut ilmu. Dan kemudian Allah tanya, apa yang kau dapat hasilnya daripada semua ini?
Dan kemudian dia pun cakap, aku buat sebab ni kerana engkau lah. Allah cakap lagi, engkau tipu. Yang tadi tu orang cakap, engkau sebab engkau nak orang cakap engkau berani. Yang kedua, sebab engkau nak orang cakap engkau pandai, berilmu. Dan yang ketiga, orang yang pemurah, bersedekah. Banyak infak dan seumpamanya. Dan sekali lagi ditanya soalan sama, kau buat semua ni sebab apa? Sebab engkau. Allah cakap engkau tipu. Tak jugalah cerdik kalau kita beri respon kepada hadis ni mengatakan macam tu baik tak payah beramal. Sama juga masuk neraka. Sebab apa? Sebab ancaman yang ada dekat sini, maknanya Nabi nak berikan gambaran kepada kita. Hadis tu sebenarnya panjang kalau saya baca satu-satu. Poin saya bukan kat situ sebenarnya. Poin saya nak bagi gambaran, hadis tu sahaja memberi pesanan kepada kita bahawa yang menjadi kayu ukur dalam segala amalan kebaikan yang kita cuba usahakan adalah keikhlasan. Adakah kita benar-benar meletakkan dalam fikiran kita apa yang kita lakukan hanya kerana Allah tanpa ada unsur apa pun yang mengganggu? Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim dalam kitab dia Khutuwat ila Sa'adah, kecil kitab dia, langkah-langkah menuju bahagiaan, kemudian dia kongsikan 8 tips meraih keikhlasan. 8 tips meraih keikhlasan. Yang mungkin saya boleh kongsikan yang pertama atau kedua, dan kemudian sebab saya ada 3 kali hari Sabtu ni, dan saya akan sambung selesaikan pada 8 hari bulan kalau tak silap. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim di bahagian awal kitab ni menceritakan tentang keikhlasan dan dinukilkan kata-kata salaf bagaimana hakikat keikhlasan itu menjadi sesuatu yang mereka risaukan. Sampai ke Sufyan bin Uyainah menyebutkan, aku tak ada perkara yang paling aku risau dalam diri aku ni untuk aku layan, untuk aku fikirkan, melainkan syuniat. Buat ni kerana Allah ke tak? Solat malam ni kerana Allah ke tak? Datang ni kerana Allah ke tak? Belajar sama belajar kerana Allah ke tak? Kalau ada matlamat-matlamat kat tengah-tengah sekalipun, kerja sebab nak duit kan, sama belajar sebab nak markah tinggi, ambil exam sebab nak markah ke apa ke, tapi matlamat hujungnya tetap Allah ataupun tak? Maka itu semua persoalan yang perlu dijawab dan diselesaikan segera, dan kita akan berhadapan dengan consequences atau kesannya di akhirat nanti. Syekh sebutkan dalam kitab ni, asyaitanu yata'arradu lil insani liyufsida alaihi a'malahu salihah. Syaitan, walaupun dia dikat, percaya atau tidak, kita walaupun dah mula maghrib tadi tu Ramadan, maknanya pintu syurga dah dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan diikat, kita tetap melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Sama ada satu, kerana didikan mereka tu kekal. Kita dah bersama dengan mereka, kesalahan-kesalahan yang dilakukan hasil daripada apa yang diorang ajak dan bisikkan itu masih kekal dengan kita, dan bukan semata-mata tiba-tiba masuk Ramadan kita jadi malaikat, tak mungkin. Maka ruang yang kita ada ni adalah untuk kita kembali dan bersihkan segala dosa-dosa kita. Termasuklah membersihkan kesan-kesan daripada bisikan syaitan. Dan apa yang mereka lakukan, syaitan bukan tak tahu dia akan diikat. Takkanlah tiba-tiba macam, alah Ramadan dah sampai dah ke baru nak diikat ni. Tak. Maknanya apa? Mereka melakukan perancangan demi perancangan untuk menjadikan apa yang berlaku di bulan Ramadan ini, mereka dah persiapkan askar-askarnya, orang-orang yang untuk dipengaruhnya, bagi tahu semua shopping mall, semua advertisement bagi tahu, ingatkan diorang pasal raya daripada sekarang lagi, jangan fikir pasal Ramadan. Masuk-masuk shopping mall sekarang ni, raya belaka. Dan begitu juga, mereka menyebabkan kita sibuk dengan perkara-perkara, menyebabkan kita tak dapat melakukan apa-apa persiapan untuk Ramadan. Mereka pun diikat, dan kita mengambil kesan atau mendapat kesan hasil daripada apa yang mereka dah lakukan. Sebab tu Syekh sebut kat sini, fokus utama syaitan adalah untuk merosakkan amal. Untuk merosakkan amal.
Wala yazalul mu'min fi jihadi ma'a aduihi iblis. Sebab tu orang beriman berterusan berhadapan dengan musuhnya walaupun di bulan Ramadan, apatah lagi dari bulan-bulan yang lain. Tak masuknya bulan Ramadan syaitan dah ikat, kita tak payah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim lagi dah. Semata-mata syaitan dah ikat. Tetap baca. Tetap baca. Okey? Jadi yang pertama, supaya tak ambil masa yang panjang, yang pertama, tips untuk meraih keikhlasan, berhadapan dengan pelbagai cabaran-cabaran ini, yang pertama adalah minta kepada Allah supaya kita ikhlas. Sebab ramai yang salah faham, ingatkan ikhlas tu dia macam butang on off kot. Dia macam kalau pergi mana-mana, aku dah sampai masjid ni nak solat maghrib jemaah. Ikhlas. Tak. Ia adalah kurniaan. Selain daripada kita melatih dari diri kita untuk mencari apa faktor-faktor membantu untuk kita ikhlas, sebab ni isu dia kita nak buat kerana Allah. Jadi adakah Allah akan bantu kita untuk ingat Allah dalam setiap amalan yang kita lakukan ataupun tak? Kalau Allah pilih untuk sebaliknya, segala perkara, walaupun kita tengah solat, walaupun semua orang sekeliling kita orang soleh belaka, baik belaka, start solat, semua benda kita ingat kecuali solat. Jadi keikhlasan itu kurniaan. Jadi kita minta kepada Allah untuk kurniakan keikhlasan kepada kita. Sebab tu Syekh sebutkan al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu daripada Allah. Wal qulubu baina usba'aini min asabi'ir rahman, dan hati kita ni berada dalam genggaman Tuhan, yuqallibuha kaifa yasha. Yang Allah bolak-balikkan sebagaimana yang dia mahu. Sebab tu falja ila man biyadihil hidayah. Sebab tu sandarkan diri kepada Tuhan yang memegang kunci hidayah. Wa adhhir ilaihi hajatak wa faqrak, dan zahirkan keperluan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Wa ashalhu dauman al-ikhlasa, was'alhu dauman al-ikhlas, dan minta selalu, ya Allah, kurniakan kepada kami keikhlasan. Tak payah tunggu bahasa Arab nak sebut. Ya Allah, bagi aku ikhlas. Sekejap je malam ni habis, tinggal 29. Tiba-tiba 28, tiba-tiba 27. Tiba-tiba esok nak raya. Sekejap je. Sekejap je masa berlalu. Jadi minta. Wa qad kana aktsaru du'a'i Umar, dan antara doa yang banyak disebutkan oleh Umar bin Khattab, sebagaimana Syekh Abdul Muhsin sebutkan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Nanti saya akan kongsikan kepada Khairuddin ke siapa-siapa nanti boleh share kat dalam grup dengan apa. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ulang, ikut saya. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ulang balik Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Amali kullahu salihan. Waj'alhu liwajhika khalisan. Waj'alhu liwajhika khalisan. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikan amalanku semuanya salih, dan Kau jadikan ianya hanya kerana-Mu, hanya untuk-Mu. Yang ini tak apa, ini terjemahan saja. Dan jangan Engkau jadikan apa-apa yang aku buat ini kerana sesiapa pun. Bayangkan macam tu Umar doa. Jangan kau jadikan apa yang aku buat ni untuk siapa-siapa selain Kau. Doa. Minta kepada Allah. Jadikan bibit-bibit dalam kehidupan kita, tengah nak start nak drive, tengah nak cakap dengan orang ke, tengah tunggu ni, tengah tunggu itu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku. Ya Allah, kurniakan aku keikhlasan. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada perkara-perkara hasad, dengki dan seumpamanya. Bersihkan hati aku. Tak perlu tunggu nak sebut ayat-ayat Arab pelik-pelik yang tak ingat kat mana-mana.
tahu, kurniakan kepada aku keikhlasan. Saya ambil yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tips dia? Lupa dah. Doa. Bau tak ada apa. Belum puasa lagi. Esok baru puasa. Minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk ikhlas. Kedua, ikhfa'ul amali. Usaha untuk menyembunyikan amalan. Usaha untuk sembunyikan amalan. Amalan yang disyariatkan untuk disembunyikan. Salat berjemaah tak boleh nak sembunyi tau. Ada salat berjemaah tiba-tiba dia nyorok kat belakang. Tak. Sembunyikan. Kullama statara al-amalu mimma yushra'u fihi al-ikhfa' kana arja lil qabul. Setiap kali seorang itu sembunyikan amalan-amalan yang disyariatkan, digalakkan untuk disembunyikan. Sedekah, solat malam, zikir, mengaji dan seumpamanya yang mana digalakkan untuk disembunyikan, maka ia lebih kuat kebarangkalian untuk diterima dan lebih hebat kadar ikhlasnya. Wal mukhlisus sadiqu yuhibbu ikhfa'a hasanatihi kama yuhibbu an yukhfi sayyi'atihi. Dan orang yang ikhlas dan jujur, dia akan suka nak sembunyi kebaikan-kebaikan yang dia buat sebagaimana dia malu dengan keburukan-keburukan yang dilakukan dan disembunyikan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, kerana Nabi SAW pernah menyebutkan tentang 7 golongan yang dinaungi pada hari akhirat. Dan yang terakhir, Nabi SAW sebutkan, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Dan golongan yang ketujuh Nabi sebutkan adalah orang yang bersedekah dalam keadaan dia menyembunyikan sedekahnya itu sehingga kan tangan kirinya tak tahu apa yang tangan kanannya buat. Sebagai gambaran bahawa dia berusaha sebaik mungkin untuk jadikan ianya tersembunyi. Okey. Kalaulah punya nak transfer sekalipun dia pergi pakai deposit machine, dia tak buat transfer direct sebab nanti orang nampak kat akaun. Oh, dia yang transfer aku ni. Kalau buat deposit, transfer orang tak nampak deposit machine dia sebut. Contohlah nak bagi gambaran, ada orang yang sanggup berusaha sampai kadar sedemikian untuk nak pastikan kenapa nak sembunyi-sembunyi ni? Apa tujuan nak sembunyi-sembunyi lakukan amalan ni? Supaya hanya Allah saja tahu kita yang melakukan amalan tersebut. Seolah-olah kita tak berminat dengan apa yang orang nampak terhadap apa yang kita buat. Yang menarik perhatian kita sekarang ni, Allah sahaja yang nampak apa yang kita lakukan. Di tengah malam, ketika bersendirian dalam kereta, ketika sedang menunggu waktu-waktu nak solat, ketika terbangun di tengah-tengah malam, ketika berjalan ke sana kemari, dalam keadaan tak ada orang nampak apa yang kita buat dan kemudian kita lakukan perkara-perkara yang kita tahu akan meraih keredaan Allah Ta'ala. Dan semoga dengan usaha-usaha tersebut, kita akan dapat meningkatkan lagi kadar. Okey. Sebab tu kat sini, Syekh Abdul Muhsin tambah lagi, dia bagi tahu, dia ingatkan, dia nukilkan kata-kata Bishr ibn al-Harith, la ta'mal litudhkara. Janganlah engkau melakukan apa amalan untuk disebut-sebut orang. Uktumul hasanata kama taktumus sayyi'ah. Tutuplah kebaikan yang kalian lakukan sebagaimana kalian tutup keburukan-keburukan yang kalian lakukan. Dan dalam agama ni dijadikan banyaknya amalan-amalan sunat yang bersifat tersembunyi. Bersifat galakannya disembunyikan. Terutamanya kelebihan solat-solat sunat pada waktu malam berbanding pagi. Kenapa? Kerana malam orang tak nampak. Dan seterusnya. Dan insya-Allah kita akan pergi kepada poin yang ketiga, keempat pada hari Sabtu akan datang. Semoga Allah kurniakan kepada kita keikhlasan. Semoga Allah bantu kita dan nampakkan kita keutamaan dalam urusan kita membersihkan hati kita, melakukan segala-galanya hanya kerana Allah. Semoga Allah jauhkan kita daripada unsur-unsur yang merosakkan tauhid, merosakkan akidah kita, daripada syirik, khurafat dan apa-apa saja yang akan mencemar hubungan kita dengan Allah Ta'ala.
dan semoga Allah terima segala amalan kita bermula daripada malam ini sehingga selesai Ramadan, dan kemudian ia berterusan pada bulan-bulan seterusnya sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Saya rasa cukup setakat itu dahulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.